Buletin Didik 19 April bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Kira-kira 500,000 guru termasuk dari sektor swasta akan menerima vaksin COVID-19 dalam fasa kedua. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, Kementerian Pendidikan KPM sedang menyiapkan senarai guru-guru untuk menerima vaksin berkenaan. JKJAV telah putuskan bahawa kumpulan guru akan diberi keutamaan bersama dengan warga MAS, komorbid dan juga OKU dalam fasa 2, iaitu sekitar 500,000 guru kerajaan dan swasta di seluruh negara. Keputusan ini dibuat selepas perbincangan dan mengambil kira pelbagai aspek serta faktor seperti kebarangkalian risiko penyebaran jangkitan, terutamanya di sekolah yang sudah pun dibuka. Dan bila kita ada kemampuan, kita akan mula menyelarakan guru dalam fasa 2. Mengenai senarai 54,537 guru yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi dan diletakkan dalam fasa pertama pemberian vaksin, Khairi berkata 11,902 telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama. Selebihnya akan menerima suntikan dalam bulan ini. Sejumlah 132 pesakit buah pinggang di Hospital Kuala Lumpur HKL telah menerima suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 Kebangsaan fasa kedua yang bermula hari ini. Pengarahnya Datuk Dr. Harriet Corey berkata, kesemua pesakit berkenaan dipilih berdasarkan keadaan semasa serta risiko kebolehjangkitan terhadap wabak COVID-19. Bertempat di Kompleks Pakar dan Rawatan Harian, pemberian vaksin dilakukan menerusi 3 sesi iaitu pada jam 10 pagi, 2 petang dan 7 malam. Sejumlah 264 pesakit akan menerima vaksin Pfizer sepanjang 2 hari program imunisasi ini. 3 kategori pesakit ditetapkan iaitu pesakit yang sedang menjalani rawatan dialisis serta yang telah dan akan menjalani proses pemindahan buah pinggang. Pesakit dinasihatkan tidak bimbang memandangkan proses dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Kami mengambil keputusan untuk memberi vaksin ini pada jam ketiga selepas melakukan rawatan dialisis. So biasanya pesakit akan lakukan rawatan dialisis untuk 4 jam. Kami untuk hari ini berhenti pada jam ketiga, lepas tu kita memberi suntikan vaksin dan memerhatikan pesakit di sini selama 1 jam. Pada masa sekarang ini mencukupi untuk yang pesakit-pesakit yang kita akan memberi vaksin, tapi vaksin itu selalunya datang secara dalam bentuk shipment. So mengikut shipment, kita rasa kita akan bekalan itu mencukupilah. Pesakit yang terlibat pula berasa lega selepas melalui proses itu dan meminta orang ramai menyokong usaha kerajaan dalam memutuskan rantaian COVID-19. Lepas dapat vaksin tak ada rasa apa-apa pun, rasa macam normal, macam biasa juga. Waktu cucuk pun tak ada rasa sakit sangat pun. Cucuk saya ni lagi sakit saya rasa. Yang ini memang tak rasa apalah, alhamdulillah. InsyaAllah pada orang di luar sana, alhamdulillah. InsyaAllah tak ada apa-apalah. Ambil lah ubat ni. Jangan risau. Dia tak sakit. Kalau kita tak ada apa masalah, tak ada masalah. Takkan ada masalah. I think all of us should be brave. Come and have the vaccine to protect ourselves and to protect others. Because now the numbers are increasing all over the world. Jangkitan COVID-19 dikesan meningkat dengan mendadak sehingga 45% pada minggu ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, purata kes pada minggu ke-15 sebanyak 1,963 kes jika dibandingkan pada minggu ke-14. Kita dapati pada 17 April yang lepas, 21, 372,859 cumulative COVID cases dilaporkan. Dan pada minggu 15 sebanyak 13,742 cases dilaporkan, bermakna average 1,963 kes sehari. Dan ini menunjukkan bahawa terdapat 45% peningkatan cases berbanding dengan epidemiologi week 14 yang ke-14 ataupun minggu ke-14. Dan peningkatan kes ini telah dikesan sejak
3 minggu yang lepas. Tambahnya, bagi kes aktif pada 17 April lalu juga menunjukkan 19,094 kes yang mewakili 5.1% daripada jumlah kumulatif kes direkodkan di negara ini. Sementara itu, bagi kes kematian, 1,370 kes kumulatif dicatatkan mewakili 0.37% dan 49 kematian direkodkan pada minggu ke-15 dengan purata 7 kematian sehari. Situasi itu juga menunjukkan terdapat peningkatan kematian berbanding minggu ke-14 dan 15. Semua sekolah yang berada dalam zon merah di Sarawak diarah tutup selama 14 hari mulai esok. Arahan penutupan itu dibuat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sambil menegaskan keputusan itu dibuat selepas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mendapati berlakunya peningkatan jangkitan di kawasan sekolah. Kita nampak ada jangkitan di kawasan sekolah yang boleh jangkit kepada ibu bapa atau ibu bapa yang menjangkit kepada anak sekolah. Ada pula guru yang menjangkit anak sekolah. Dan di kawasan yang merah ini, demi kesihatan anak dan juga masyarakat, Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk menutup semua sekolah di kawasan hijau, kawasan merah. Beliau berkata demikian pada sidang media penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Kuching. Setakat semalam, daerah yang dikategorikan zon merah di negeri terbabit adalah Belaga, Kanawit, Selangau, Saratok, Subis, Matu, Mukah, Sarike, Beluru, Samarahan, Serian, Julau, Meradung, Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan Sibu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Patinggi Abang Johari juga memaklumkan kerajaan negeri tidak akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebaliknya, hanya melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan yang berisiko tinggi. Kembali di Buletin Didik. Pusat Data Serantau yang pertama seumpamanya di Malaysia akan ditubuhkan oleh Microsoft Corporation bagi menyediakan perkhidmatan boleh diyakini dalam negara dengan tahap keselamatan data dan privasi bertaraf dunia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan mengalu-alukan komitmen syarikat teknologi maklumat gergasi itu untuk memperkasa ekonomi digital terangkum Malaysia melibatkan jumlah pelaburan RM4 bilion dalam tempoh 5 tahun. Berucap pada Majlis Pelancaran Inisiatif Microsoft bersama Malaysia, Tan Sri Muhyiddin berkata penubuhan Pusat Data Serantau itu dijangka mencipta 19,000 peluang pekerjaan termasuk 4,000 pekerjaan berkaitan teknologi maklumat. Malah berdasarkan International Data Corporation, tempias daripada pelaburan Pusat Data Serantau terbabit mungkin diterjemahkan kepada penjanaan hasil berjumlah lebih RM28 dalam ekosistem awan untuk setiap hasil $1 yang dijana oleh Microsoft Malaysia menjelang 2024. And being part of Bersama Malaysia initiative, I was also made to understand by Microsoft that these partnerships will help skill in various degrees up to 1 million Malaysian by the end of 2023. And I hope these successful partnerships can be a template to bridge the digital divide and empower each Malaysian through the technology adoption. And this is very much in line with digitalization being primed to play a key medium to long-term enabler role in the upcoming 12 5-year Malaysia Plan RM ke-12 and Shared Prospective Vision WKB 2030. Perdana Menteri berkata Microsoft turut membuat komitmen global untuk beralih 100% kepada tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025 di semua pusat data, bangunan dan kampusnya termasuk pusat data serantau yang dirancang di negara ini.
12 jenis barangan disenaraikan dalam pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa berkuat kuasa 21 April hingga 20 Mei ini di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, antara barangan yang tersenarai adalah ayam, daging lembu, telur ayam dan ikan. Jadi ini untuk mengelakkan pengambilan untung yang tidak terkawal seperti mana yang berlaku 2-3 hari ini. Jadi ini untuk juga menangani kegelisahan rakyat. Jadi yang saya umumkan pada hari ini adalah pada produk yang strategik. Katanya penentuan harga barangan bagi negeri-negeri dibuat mengikut kesesuaian harga pasaran semasa dan mengambil kira faktor perubahan harga khususnya bagi barangan import yang dipengaruhi harga di negara asal, perubahan kadar tukaran mata wang dan peningkatan kos utiliti penternak. Tambahnya, pihak kementerian juga akan menambah beberapa lagi senarai barangan yang akan dikawal menjelang hari perayaan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menasihatkan umat Islam untuk memilih untuk berbuka puasa di premis luar seperti hotel dan restoran supaya memastikan premis berkenaan memiliki sijil halal yang dikeluarkan pihaknya atau Jabatan Agama Islam Negeri JAIN. Perkara itu dimaklumkan Ketua Unit Komunikasi Korporatnya Zakaria Othman dalam satu kenyataan yang menjelaskan bahawa berbuka puasa itu suatu ibadah. Justru ia perlu dilaksanakan dengan sempurna, termasuklah memilih juadah yang diyakini halal. Untuk mengetahui premis berkenaan telah mendapat pengesahan halal, perkara berikut menjadi rujukan. Pastikan premis mempamerkan logo Halal Malaysia. Premis juga perlu memperlihatkan sijil pengesahan Halal Malaysia yang asal dan masih sah tempoh. Alamat premis juga mestilah sama sebagaimana dinyatakan dalam sijil terbabit. Maklumat halal premis ini juga boleh disemak melalui laman web Tertera atau menggunakan aplikasi Smart Halal. Bagi menyantuni golongan asnaf di bulan Ramadan, 1,500 kotak bantuan makanan dihulurkan kepada murid-murid miskin Tegar. Program dengan kerjasama Pertubuhan Dana Kita itu disalurkan kepada 133 sekolah rendah di sekitar Kuala Lumpur. Agihan dibuat di pekarangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur siang tadi melalui 2 stesen bagi mengelakkan kesesakan. Kita tahu dengan pandemik COVID pada ketika ini, COVID-19, untuk menjaga SOP, kita mengedarkan secara drive-thru. Jadi kita dah ada senarai nama sekolah, 133 sekolah tersebut. Mereka hanya perlu drive-thru dan bekalan tersebut akan diletakkan ke dalam kereta dan terus meninggalkan pekarangan di jabatan ini. Setiap kotak sumbangan yang mengandungi beras, gula, minyak dan sardin diberikan kepada wakil guru setiap sekolah untuk diedarkan kepada murid terlibat. Selain menyalurkan sumbangan dan infak kepada orang ramai, program juga bertujuan meringankan beban ibu bapa daripada kalangan miskin Tegar. Pertubuhan Kebajikan Dana Kita memang mensasahkan dalam bidang pendidikan khususnya. Jadi kita sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah dan jabatan pelajaran di setiap negeri di seluruh Malaysia untuk membantu anak-anak asnaf yang memerlukan bantuan. Sementara pula dalam keadaan pandemik COVID hari ini, jadi kita telah menghantar ke seluruh Malaysia. Setakat ini kita dah turun ke semua negeri di seluruh Malaysia. Program Sinar Ramadan Metropolitan ini digerakkan hampir ke setiap negeri dengan kos bantuan kira-kira RM100,000 bagi menghulurkan barang keperluan asas kepada golongan sasar. Pilih baju raya yang dikendaki dan ambil apa saja tanpa perlu dibayar. Konsep butik rakyat 2.0 anjuran Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Komuniti JPKK Kelebang Besar itu mempamerkan 5,000 helai pakaian raya untuk diagih secara percuma kepada keluarga kurang berkemampuan. Menariknya, setiap keluarga kurang berkemampuan akan menerima 5 pasang baju raya apabila berkunjung ke butik rakyat 2.0. Kita menjaring, kita pilih yang elok, kita basuh, kemudian kita plastikkan dan kita gantung. Jadi kalau dapat lihat, mereka yang menerima ni merasa benda ni benar-benar bukan benda terbuang. Bukan benda orang baling tepi jalan, orang buang dekat sini nak untuk diambil oleh mereka, bukan. Maknanya ini adalah pemberian hadiah daripada orang yang rasa saiz dah tak cukup,
mungkin terlebih baju ini adalah hadiah, bukan barang buangan. Beberapa penerima yang ditemui melahirkan rasa syukur dan penghargaan atas sumbangan pakaian raya. Sesuai untuk semua golongan, untuk yang dewasa, untuk lelaki, perempuan, anak-anak, kira banyaklah, ada yang baru, ada yang terpakai, boleh buat raya juga cantik-cantik. Terima syukur dia dapat benda ni. Bantuan kepada orang yang memberi, bantuan baju pada orang yang memberi makan mila, orang yang macam saya ni. Terima kasih sangat. Ada umur tahun depan kalau ada lagi, saya akan datang untuk mengambil bantuan ini. Butik Rakyat 2.0 dibuka bermula jam 3 petang hingga 11 malam setiap hari hingga penghujung Ramadan. Kuih nikbat tidak asing lagi bagi penduduk Kelantan, terutamanya apabila di bulan Ramadan. Ramai yang memilih untuk dijadikan juadah berbuka, tetapi tidak ramai yang tahu membuatnya kerana ia rumit untuk dihasilkan. Perkara itu dilalui sendiri Rosnani Hamzah, 61 tahun, yang mempunyai 3 keturunan mempelajarinya daripada nenek moyang terdahulu ketika berusia dalam lingkungan 20-an. Dan kini beliau menurunkan ilmu membuat kuih tradisi itu pula kepada menantunya Nur Asmida Arif. Jika dahulu untuk membuat kuih nikbat berasaskan telur itu hanya mampu dihasilkan antara 2,000 hingga 3,000 biji sehari, kini dengan bantuan alatan moden, ia boleh menghasilkan sehingga 7,000 biji sehari. Nebak kalau biasa kat dalam 2 hari, habis tinggi 3 hari gitu je dah. Tapi kalau kita nak proses, contoh kita nak atar ke luar negeri, kita biasa atar ke seluruh Malaysia apa ada. Kita jemur sikit, jemur dalam 2 jam, bagi dia kering, betul-betul kering. Dia jadi keras lah. Dia keras pun tak apa, apabila kita sirah, dia kembang balik. Jadi, dia tahan seminggu. Rosnani yang terlibat dalam bidang pembuatan nikbat lebih 30 tahun lalu berkata, walaupun menghadapi persaingan dari negara jiran, tetapi masih ramai pembeli dan peraih yang melanggan nikbat dihasilkannya. Mula pecah telur, mesej telur, lepas tu kamen lah. Kamen ni lah susah sikitnya. Sebab kalau macam kita kerah, kalau lebih gandu kerah lah. Kalau kurang gandu lembek, dia kena sedih-sedih gitu. Ni lah payah sikitnya. Kuih nikbat dibuat menggunakan 3 bahan asas iaitu tepung gandum, telur, pewarna oren dan hanya perlu dibakar dalam acuan kira-kira 5 minit sahaja. Kuih nikbat yang mentah dijual kepada peraih RM20 bagi 100 biji. Dibungkus dan dibalut daun pisang menggunakan tangan, kemudian dibakar dengan arang. Juadah makanan tradisional Nusantara ini terus mendapat permintaan yang tinggi. Justru peniaga Mak Noh Mat Sam nekat memulakan perniagaan otak-otak pada tahun 2003 selepas tertarik dengan juadah itu ketika kali pertama menikmatinya di Singapura. Beliau memulakan perniagaan secara kecil-kecilan di rumah dan mula menubuhkan syarikat apabila permintaan terhadap makanan tradisional Palembang itu meningkat. Menurut pengarah urusan otak-otak Mr. Noh Muhammad Kasri Mak Noh, selain otak-otak, mereka juga menghasilkan produk berasaskan ikan yang lain seperti sata, pepes dan banyak lagi. Rasanya yang sedikit pedas dan berlemak menjadi hidangan sampingan pilihan ketika minum petang, makan malam maupun berbuka puasa. Antara bahan-bahan yang digunakan dalam resepi otak-otak ialah isi ikan yang dilumatkan, cili, kunyit bersama rempah ratus yang lain. Kini otak-otak ini juga boleh didapati di negeri-negeri lain seperti Melaka, Kuala Lumpur serta negara jiran di seberang tambak. Okay, Alhamdulillah, syarikat kami diasaskan oleh Haji Mak Noh bin Mat Sam, iaitu merupakan founder untuk otak-otak JB punya syarikat lah. So, kita dah berkecimpung dalam dunia perniagaan ni lebih kurang 15 tahun. Maknanya, sekarang ni kita memfokuskan kepada penghasilan lebih banyak lagi produk-produk yang berasaskan daripada ikan, insya-Allah. Selain itu katanya, mereka juga membuka peluang perniagaan kepada orang ramai yang ingin menambah pendapatan. Perniagaan yang diuruskan oleh Mak Noh Mat Sam bersama 3 orang anaknya ini dibantu 86 orang pekerja bercadang untuk meluaskan perniagaan mereka ke negeri pantai timur tanah air. Masih di Buletin Didik, pelumba Red Bull Max Verstappen memenangi perlumbaan Formula 1 Grand Prix Emilia-Romagna yang dibayangi kemalangan dengan juara bertahan Lewis Hamilton dari Mercedes terpaksa berpuas hati di tempat kedua.
Saingan di litar Imola itu menyaksikan Verstappen yang memenangi perlumbaan pertamanya musim ini, unggul dengan catatan masa 2 jam 2 minit 34.598 saat. Pelumba Britain Hamilton yang bangkit daripada kesilapan ketika perlumbaan berjaya menamatkan saingan 22 saat di belakang Verstappen. Saingan di atas trek kering basah itu menyaksikan ia diberhentikan sementara di tengah perlumbaan susulan kemalangan antara Valtteri Bottas dan George Russell. Lando Norris dari McLaren melengkapkan podium apabila menamatkan perlumbaan 23.702 saat di belakang Verstappen. Penyanyi tersohor negara Datuk Seri Siti Nurhaliza selamat melahirkan cahaya mata kedua di sebuah pusat perubatan di Selangor pada jam 6.21 pagi tadi. Menerusi satu kenyataan dalam Instagram rasminya, pihak pengurusan Siti Nurhaliza memaklumkan bayi lelaki seberat 3.84 kg dilahirkan menerusi kaedah pembedahan. Tambah kenyataan itu, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan bayi dalam keadaan baik dan sihat. Suami beliau, Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa melahirkan rasa syukur kerana isteri tercinta selamat melahirkan bayi kedua mereka. Kedua mereka menzahirkan rasa syukur dan terima kasih di atas doa keluarga, saudara mara, sahabat handai, peminat, media dan orang ramai. Menerusi kenyataan sama, pihak Datuk Seri Siti Nurhaliza merakamkan terima kasih kepada doktor dan jururawat. Manakala hantaran di Instagramnya, beliau turut berkongsikan klip video menampilkan lagu dicipta khas untuk cahaya mata keduanya berjudul Anakda. Baik, sekumpulan kontraktor binaan di Amerika Syarikat menginovasikan penghasilan rumah daripada mesin pencetak industri 3D dengan menggabungkan teknologi perisian, robotik serta bahan binaan. Menariknya, pembinaan sesebuah rumah itu lebih pantas, murah serta kukuh. Menurut pengasas bersama Mighty Buildings Sam Rubin, kaedah ini juga terbukti memastikan tiada lebihan sisa buangan bahan pembinaan kerana segala kerja pemotongan dilakukan secara tepat dan automatik. Malah ia juga membantu sesebuah syarikat perumahan meningkatkan produktiviti. Additionally, we're lowering labor hours by about 90% per unit, but at the end of the day, we're actually hoping to create more work by increasing the productivity by as much as 20 times, and also helping address the fact that we don't have enough skilled labor to build all the housing we need. Canggihnya, mesin pencetak ini mampu menghasilkan objek yang tahan lasak, khususnya daripada unsur haba dan air. Ia juga boleh menghasilkan struktur luaran sebuah premis bersaiz rumah studio mahupun panel dinding yang boleh disambungkan secara manual, manakala lengan robotik digunakan untuk mereka bentuk struktur yang lebih kompleks. Ketika ini, Mighty Buildings giat bekerjasama dengan pemaju Beverly Hills Palari Group untuk membina kawasan perumahan 3D di Coachella Valley, California. We're utilizing the 3D printed panelized designs by Mighty Buildings. Those panels are built, printed in a factory in Oakland, then delivered on site, and on site they're assembled in a similar fashion like a Lego set. So it reduces the time that it takes to build a home significantly. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mesin pencetak 3D lazimnya digunakan untuk menghasilkan pelbagai objek termasuk barang otomotif, organ tiruan, anggota badan prostetik sehinggalah barang mainan kanak-kanak. Binaan Cube Rubik terbesar di dunia mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.